Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Malam ni kita sambung pengajian kita daripada kitab Qanun Jenayah Syar'iyah yang dikarang oleh bekas Mufti Sabah Sahibus Samahah Al-Haj Sa'id Haj Ibrahim rahimahullahu ta'ala. Setakat ini kita telah pun menyebutkan hukum-hukum dalam perundangan syariah, iaitulah yang berkaitan dengan jenayah hudud, hudud, qisas, ta'zir, diat dan ta'zir. Malam ni kita akan sentuh pula, bagi siapa yang ada kitab, muka surat 8, penghakiman ke atas penjenayah. Penghakiman ke atas penjenayah. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang, seorang hakim yang menghakimi kes-kes yang didakwa di bawah kes jenayah syar'iyah, apabila sabit kesalahan penjenayah itu di dalam mahkamah, hendaklah dijatuhkan hukuman mengikut peruntukan hukuman syarak yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis. Nampak? Pengarang sebut kesalahan itu, dia kata kes-kes yang didakwa di bawah kes jenayah. Dalam Islam ada benda dia bukan jenayah, ya, dia bukan jenayah. Contohnya pecahkan tingkap rumah orang. Kita kata kes jenayah, kita bawa ke mahkamah, kita dakwa. Adakah ianya termasuk dalam bab jinayat? Jawapannya tidak. Kes jenayah yang kita sebut sebenarnya, ya, membunuh, mencuri, merompak, hirabah, merompak, yang seumpama dia, pecah tingkap, benda-benda yang kadang-kala orang menganggap dia sebagai jenayah, tetapi dia bukan jenayah menurut kacamata syariat. Walaupun setengah perkara itu tetap salah, tetapi kita tak boleh dakwa di bawah qanun jenayah. Jadi bila mana perkara-perkara yang kita dah sebut, kesalahan-kesalahan di bawah hudud, kesalahan-kesalahan di bawah qisas, dan apa yang berkait dengan diat, apabila tidak boleh dihukum dengan qisas, tidak boleh dikenakan hukuman sebagaimana dalam qisas, dikenakan diat dan ta'zir, barulah, ya, seorang hakim itu dia mesti hukum. Kalau sabit kesalahan, mesti dengan hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dia tak boleh tukar. Perkara ni sebenarnya sepintas lalu masa kita sebut tentang hudud, qisas, diat dan ta'zir, saya dah sebut. Kalau kesalahan itu sabit, sabit dengan bukti bayinah ataupun dengan qarinah, ya, bukti juga, ataupun dengan iqrar, pengakuan daripada penjenayah, hakim mesti hukum ikut apa yang Allah Ta'ala dah tentukan. Dia tak boleh tukar. Dia tidak boleh tukar. Masa kata kesalahan di bawah zina, ya, apabila seorang penzina itu telah mengaku, ada iqrar, dia mengaku, maka hakim kena hukum ikut apa yang Allah dah tentukan.
Kalau dia belum kahwin, ya, berdasarkan ayat yang kita sebut, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Dia mesti hukum ikut apa yang Allah sebut dalam Al-Quran, iaitu sebat sebanyak 100 kali kalau dia belum berkahwin. Kemudian kiranya dia itu muhsan, ya, orang yang telah pernah berkahwin dengan perkahwinan yang sah, farjumuhuma, dengan ayat Al-Quran yang mansukh. Dalam kuliah yang lepas, selepas ceramah, ada kawan kita datang jumpa saya. Dia kata, Ustaz, hukuman rejam tu tak ada, dah mansukh, ya, hukumannya hanya sebat. Itu yang saya faham lah daripada soalan dia. Saya cakap tak ada, hukuman sebat pun ada, hukuman rejam pun ada, ya. Ini yang dibimbangi oleh Umar Ibn Khattab radhiyallahu an. Dia bimbang satu hari nanti orang tidak percaya hukuman rejam adalah sebahagian daripada syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, sebab ayat Al-Quran itu mansukh pada tulisan, tetapi hukumnya kekal. Kerana Nabi SAW menghukum Ma'iz bin Malik radhiyallahu an apabila dia mengaku dia berzina. Dia membuat pengakuan sebanyak 4 kali, ya, sebagaimana yang masyhur dalam riwayat hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Begitu juga satu orang perempuan daripada Bani Ghamidi, ya, dia juga mengaku berzina, dan dan bukti dia berzina itu adalah dia mengandung. Kemudian dia melahirkan anak, kemudian anak itu menyusu, dia bawa pada Nabi SAW. Nabi tak menghukum, sehingga dia datang lagi. Ketika itu anaknya telah memegang makanan sendiri, mana anak dia dah boleh hidup sendiri, tak perlu bergantung kepada ibunya. Maka ibunya direjam oleh Nabi SAW, kerana kalau Nabi SAW tak rejam, dia lari pun Islam tak cari. Islam bukan kerja nak hukum, ya. Kalau dia lari, dia tak balik, sebab Nabi suruh pergi. Kalau dia bertaubat, dia besarkan anak dia di mana-mana kampung pedalaman, tidak dihukum. Tapi orang zaman itu orang yang beriman. Ma'iz bin Malik pun dia 4 kali dia mengaku, sama dengan 4 keterangan 4 orang saksi, ya, maka dia direjam. Ya, siapa yang kata hukuman rejam tidak pernah berjalan pada zaman Nabi SAW, makna orang ni dia tidak pernah melihat kitab-kitab sunan dan tidak pernah mendalami ilmu-ilmu syariat. Yang kata hukum itu telah pun mansukh, ya, bukan hukum mansukh, saya nak betulkan. Yang mansukh ayat, ya. Asy-syaikhatu wasy-syaikhah, asy-syaikhatu wasy-syaikh idza zanaya farjumuhuma. Ayat itu pernah turun kepada Nabi SAW, kemudian dimansuhkan pada tulisan dan bacaan, tetapi hukumnya kekal. Kita kena ingat. Jadi apabila telah ada sabit dengan bukti atau sabit dengan pengakuan, mesti dihukum ikut apa yang Allah dah tetapkan. Hakim dia tak boleh, misal kata orang tu dah mengaku, dia pun kata, saya tengok muka awak ni, saya kesian lah tengok muka awak ni, sedih ya, muka awak ni muka 10 sen, oleh itu saya maafkan. Tak boleh. Hakim tidak ada hak dan tidak ada kuasa untuk ampunkan dia apabila telah sabit kesalahan. Begitu juga dengan kesalahan mencuri, begitu juga dengan kesalahan-kesalahan yang lain, kecuali qisas. Qisas dalam masalah bunuh, ya, bunuh yang saya dah sebut sebelum ni, sekiranya waris, ya, kepada mangsa memaafkan, maka hakim boleh tukar hukuman daripada bunuh kepada diat, ya, boleh. Katakanlah last minute ayah kepada mangsa, masa nak pancung pembunuh tu, dia kata, nanti saya ayah kepada si mati, saya maafkan dia, baru boleh ditukar kepada penghakiman itu kepada daripada bunuh kepada bayar diat. Bayar diat kita sebut dah dulu. Jadi saya cuma sebut balik. Sekiranya perkara itu telah mencukupi syarat-syarat yang dikehendaki oleh syarak,
maka mesti dijalankan sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah dan tak boleh dipinda. Macam itulah juga tuan-tuan kalau kita lihat dalam masalah ibadat, fik ibadat yang lain. Sebagai contohnya zakat. Zakat pun kalau telah cukup syarat-syaratnya, iaitu cukup haul, cukup tempoh setahun harta simpanan, ya, dan cukup nisab, cukup jumlah bilangan qadar harta yang menyamai 20 dinar emas, maka wajib keluar zakat. Bila cukup syarat, wajib keluar zakat. Tak cukup syarat, kena keluar zakat? Tak kena keluar. Misal kata tak cukup tempoh setahun, tapi harta orang ni banyak, perlu keluar zakat? Tak perlu. Kalau dia bagi juga, itu dipanggil sedekah. Sedekah mandubah, sedekah yang sunat. Sebab sedekah ni dalam istilah Al-Quran, dia ada yang wajib dan juga sunat. Baik itu zakat disebut dalam Al-Quran, innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha. Allah Taala sebut zakat dalam Quran dengan maksud sedekah, sedekat. Dalam Quran zakat juga disebut sebagai sedekah. Jadi ada yang itu adalah sedekah yang wajib, cukup haul dan nisab, wajib keluar zakat. Bila tidak cukup syarat, tidak wajib keluar zakat. Macam itulah juga dengan penghakiman dalam jenayah, kanun jenayah syariah. Bila mana telah cukup syarat-syarat dia, maka hukuman itu tidak boleh dipinda kerana dia berkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Apa beza pula dengan qisas? Qisas dikatakan oleh para ulama, dia berkait dengan hakul adami. Hakul adami makna hak manusia. Seorang ayah, anak dia mati, dia ada hak nak maafkan, dia ada hak untuk memaafkan. Begitu ustaz, macam mana pencuri pula? Kalau dia mencuri, tuan punya tu maafkan, boleh tak? Boleh kalau dia maafkan, tetapi hukum tu tetap kena berjalan, sebab kejahatan orang ini boleh pergi kepada kerosakan dalam masyarakat, ya, boleh pergi pada kerosakan dalam masyarakat. Pencurian itu akan merebak. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menyebut nakalam minallah, ya, bila kamu laksanakan hukum itu, Allah akan mencegah kecurian berlaku. Begitulah tuan-tuan, bila cukup syarat-syaratnya, maka hendaklah hukuman itu dilaksanakan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam hukum. Baik, kemudian dia kata sini jangan diputuskan dan dihukum mereka itu tanpa merujuk hukuman Allah terlebih dahulu. Hari ini undang-undang jenayah, undang-undang syariah, mahkamah syariah terbatas pada perkara-perkara yang berkaitan dengan faraid, nikah, talak, ya. Tapi dalam bab jinayat tak ada. Sebab itu kita menganggap pelaksanaan undang-undang jenayah syariah di negara kita ini belum sempurna lagi. Siapa punya tanggungjawab untuk menyempurnakan? Tanggungjawab kita lah. Bukan tanggungjawab mana-mana kumpulan, tetapi dia adalah tanggungjawab umat Islam seluruhnya. Dan saya dah jelaskan saya dah jelaskan sebelum ini, apabila Allah Ta'ala menyuruh kita memotong tangan pencuri, Allah Ta'ala menggunakan sirah ayat itu dengan wawul jamaah, ya, faqta'u aydiyahuma, hendaklah kamu potong tangan orang yang mencuri. Okey, dan saya dah bagi contoh juga bagaimana kita beramai-ramai hendak memotong tangan pencuri. Kalau yang mencuri itu satu orang, adakah kita beramai-ramai yang bawa pisau dari rumah, ramai-ramai nak potong dia? Faqta'u menunjukkan kamu semua tegakkan hukum ini. Tapi masa nak potong nanti, seorang je yang potong. Tukang potong tu seorang je. Begitu juga dengan fajliduhum thamanina jaldah, hukuman sebat kepada orang yang menuduh zina, qazaf, ya. Fajliduhum, hendaklah kamu semua sebat mereka. Adakah kita setiap seorang ni ada peluang untuk sebat? Bila ada orang yang nak dihukum qazaf, kita semua boleh naik atas tu kita pukul seorang sekali? Tak.
Yang pukul tu seorang je. Tetapi dalam melaksanakan hukum ini, kewajipannya kepada jamaah, kepada kaum muslimin seluruhnya. Baik itu jangan diputuskan atau dihukum mereka itu tanpa merujuk kepada hukuman Allah terlebih dahulu. Perkara ini telah pun diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-firman-Nya dalam ayat Al-Quran. Umpamanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alayhi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Surah Al-Maidah ayat 48. Dan kami turunkan kepadamu wahai Muhammad kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran untuk mengesahkan benarnya kitab-kitab suci yang telah ada di hadapannya, dan untuk memelihara serta mengawasinya. Maknanya kedatangan Al-Quran membenarkan isi kandungan kitab Taurat, Injil dan Zabur. Mana nak beritahu apa yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Musa itu benar, apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa itu benar, apa yang Allah turunkan kepada Nabi Daud itu benar, dan juga suhufi Ibrahim wa Musa itu semuanya benar. Musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah, minal kitab, Al-Kitab dengan mana At-Taurah, wa muhaiminan alaih, juga untuk memelihara serta mengawasinya. Maknanya apabila kandungan Taurat dan Injil tidak dapat dipastikan kebenaran dia, dengan kedatangan Al-Quran, orang-orang yang beriman boleh menyaring, boleh melihat, boleh memerhatikan sekiranya apa yang didakwakan oleh orang Yahudi itu benar atau salah. Pernah Nabi SAW didatangi oleh orang Yahudi membawa seorang pesalah zina. Lalu mereka minta Nabi SAW supaya menghukum orang yang melakukan zina itu. Maka baginda SAW tanya kepada orang Yahudi, macam mana nak hukum ni? Mereka pun kata, kalau di kalangan kami ini ada orang berzina, dia telah berkahwin, maka kami contengkan wajah dia, dan kami akan arakkan dia seluruh kampung. Maknanya malukan dia kat kampung, pusing bawa dia, conteng muka dia, buat macam tu. Lalu apabila pergi kepada pendeta Yahudi, disuruhkan buka dalam kitab kamu apa yang tertulis mengenai hukuman orang yang berzina. Lalu dia pun buka, dan pendeta Yahudi itu tutup muka surat tu, ditutup, lepas tu dia baca, dia cakap dengan mulut dia. Nabi SAW tanya, apa yang kau tutup? Buka dan minta kepada orang Yahudi yang masuk Islam, dikatakan Abdullah ibn Salam, buka, tengok dan baca, dan didapati bahawa dalam kitab itu tercatat bahawa hukuman bagi orang yang berzina dan telah pun berkahwin dengan perkahwinan yang sah, maka hendaklah direjam sehingga mati. Jadi antara benda-benda yang kita ni lah, apa yang dibawa oleh Al-Quran, apa yang dibawa oleh Nabi SAW, mengesahkan apa yang diturunkan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah dalam kitab-kitab terdahulu. Fahkum bainahum bima anzalallah, maka itu hendaklah kamu menghukum mereka itu dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah. Tak boleh tukar hukum, tak boleh tukar. Yang saya sebut boleh tukar atau apa? Boleh tukar itu ta'zir. Ta'zir ni bila tak cukup syarat. Bila tak cukup syarat, nak tuduh zina, tak cukup 4 orang yang nampak 2 orang, seorang mata rabun, ataupun 2 orang masuk kemudian, yang nampak 3 orang, orang yang keempat penzina tu dah tutup dengan selimut, tak nampak serentak, dia mesti serentak. Tak cukup syarat, maka pergi kepada ta'zir. Ataupun kata para ulama, bila mana 4 orang saksi mengaku melihat kejadian zina itu berlaku, tiba-tiba 1 orang saksi menarik balik pengakuan, pun tak cukup syarat.
susah nak hukum. Orang tu susah nak hukum, kau nak laksanakan ni buat apa? Sebenarnya yang susah tu sebab Allah pun tak suka kita hukum. Begitu juga dengan menuduh zina, mesti bawa 4 saksi yang adil, supaya kamu jangan senang-senang tuduh, supaya kamu jangan mengaibkan orang. Sungguh pun orang tu berzina, kita disuruh tutup mulut, tutup aib dia, supaya Allah juga tutup aib kita di akhirat. Jadi itu dalam bab ni lah, dia bukan bertukar hukum. Bila tak cukup syarat, maka tak boleh hukum berdasarkan nas yang disebut dalam Quran dan hadis. Yang boleh dihukum itu apabila cukup syarat. Fahkum bainahum bima anzalallah, hendaklah kamu hukum mereka itu dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah. Wala tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq, jangan kamu ikut hawa nafsu mereka, jangan kamu ikut kehendak mereka, iaitu orang-orang yang tak nak pada hukum. Orang-orang yang tak nak pada hukum Islam, Allah kata wala tattabi' ahwa'ahum, jangan kamu ikut, jangan kamu ikut. Memang dia tak nak, tapi ustaz dia pun Islam juga. Memanglah semua orang mengaku Islam, semua mengaku Islam. Dalam Quran yang masuk syurga Allah kata apa? Innalladzina aslamu, ada innalladzina amanu wa amilus salihat, orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Bila sebut iman, siapa? Alladzina yu'minuna bil ghaib, orang yang percaya benda ghaib, benda yang tak nampak. Sungguh pun ya, pelaksanaan hukum ini ya, kita tetap percaya keberkesanannya kerana dia adalah perintah Allah. Walaupun orang kata tak sesuai, orang kata tak munasabah, zaman moden, kita tetap percaya. Itu beriman. Kalau sekadar Islam, ramai Islam. Wala tattabi' ahwa'ahum, jangan ikut kehendak hati mereka, hawa nafsu mereka. Amma ja'aka minal haqq, tentang apa yang telah datang kepada kamu daripada kebenaran yang datang kepada kamu jangan ikut orang yang tidak mahu mengikut kebenaran. Surah Al-Maidah ayat 48. Firman Allah Ta'ala dalam ayat yang lain, wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum wahdharhum ay yaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik. Dan hendaklah engkau menjalankan hukuman di antara mereka dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah, dan janganlah engkau menurut kehendak hawa nafsu mereka. Allah sebut lagi, jangan kamu ikut kehendak hawa nafsu mereka. Dan berjaga-jagalah supaya mereka tidak memesongkan engkau daripada suatu hukum yang Allah telah turunkan, janganlah mereka itu mendatangkan fitnah. Jangan sampai kamu terikut dengan tipu daya mereka tentang apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada kamu. Surah Al-Maidah ayat 49. Itu dia. Jadi seorang hakim yang memutuskan sesuatu hukum, hendaklah dia memutuskan penghakiman itu dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala.